Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Hari ini kita nak belajar tajuk selesaikan masalah bagi matematik tahun 4, rujukan buku teks muka surat 48. Ulang kaji bagi murid tahun 5 dan 6. Baik, sebelum tu kita tengok dulu nota tulisan tangan yang cikgu buat. Bagi kata kunci, bagi operasi, tambah, tolak, darab dan bahagi. Apa itu kata kunci? Kata kunci ni merupakan guidelines lah ataupun petunjuk. Okey, sebagai contohnya, sekiranya soalan tu suruh cari jumlah. Okey, maksudnya kita tahulah yang tu adalah untuk operasi tambah. Sekiranya soalan suruh cari beza ataupun perbezaan ataupun cari selisih. Okey, itu maksudnya tolak lah. Kemudian sekiranya soalan tanya cari hasil darab ataupun ada ayat yang menyatakan 3 kali, 4 kali, maksudnya itu kena darab. Dan kalau kamu perasan di sini, untuk tambah ada cari jumlah, untuk darab pun ada cari jumlah. Apa yang membezakannya ialah ayat yang menyatakan kalau tambah tu cari jumlah dalam jumlah yang sedikit. Okey, kalau darab tu cari jumlah kesemuanya. Maksudnya jawapan dia tu dalam bentuk dalam angka yang besar. Maksudnya yang tu kena buat darab. Alright. Kita kena tengok contoh soalan baru kita boleh tentukan operasi ya. Kena fahami soalan. Okey, untuk bahagi pula. Okey, sekiranya operasi bahagi, ayat tu menyatakan cari hasil bahagi. Contoh. Ataupun dipotong sama rata, dipecahkan, dikongsi bersama. Maksudnya itu operasi untuk bahagi. Jadi, kata kunci yang cikgu bina ni sebenarnya yang cikgu kaji ya. Dan jadi inilah hasilnya semua yang cikgu dapat. Boleh jadikan petunjuk untuk kamu menjawab soalan selesaikan masalah. Alright. Okey, jadi pentingnya kata kunci tu bila kita nak jawab soalan tu, kita boleh kenal pastilah operasi apa yang kita nak buat. Kita terus ke contoh yang pertama, selesaikan masalah. Okey, jadual menunjukkan bilangan pengunjung ke 3 tempat tarikan pelancong. Jadi ada Taman Buaya, Taman Tema Air, Taman Rama-Rama. Okey, jumlah bilangannya dinyatakan di bawah. Okey, kemudian soalan. Jumlahkan bilangan pengunjung paling banyak dan bilangan pengunjung Taman Rama-Rama. Bundarkan jawapan kepada ribu terdekat. So, langkah pertama kita kena fahami soalan. Yang kedua, kena fikir cara atau operasi apa. Alright. Jadi, kita bulatkan kata kuncinya. Yang pertama, jumlahkan. Cuba fahami soalan. Jumlahkan maksudnya, kalau mengikut kata kunci tu, tambahlah. Betul tak? Okey. Kemudian lain kata kunci, bilangan pengunjung. Bilangan pengunjung paling banyak. Okey, bulatkan paling banyak. Dan bilangan pengunjung Taman Rama-Rama. Alright. Kemudian disuruh bundarkan jawapan kepada ribu terdekat. Okey, jadi kita bulatkan angka yang diberi. Okey, tengok 3 ni yang mana yang paling banyak. Taman Tema Air, betul tak? 31,000 lebih. Jadi kita bulatkan kata kunci yang ni. Data yang diberi tu. Kemudian soalan kata Taman Rama-Rama. Paling banyak, pengunjung paling banyak. Dan bilangan pengunjung Taman Rama-Rama. Okey, ini paling banyak. Ini Taman Rama-Rama. Alright, bulatkan. Kemudian seterusnya kita atau operasi. Jadi di sini kita nampaklah. Jumlahkan ni bermaksud tambah ya. Kena buat operasi tambah. Jadi kamu tambahlah. Cikgu tak perlu ajar yang ni ya. Tambah. Dalam video sebelum ni cikgu dah tunjukkan cara nak tambah. Alright. Tambahkan pengunjung paling banyak dan pengunjung Taman Rama-Rama. Alright. 61,125. Belum habis lagi. Okey, sebab tu pentingnya kita bulatkan kata kunci. Disuruh bundarkan kepada ribu terdekat. Okey, seterusnya kita nak bundarkan, kita buat nilai tempat ya, ataupun rumah nombor. 10, 100,000, 10,000, 100,000, juta. Alright, dia nak
bundarkan kepada ribu terdekat. Jadi bulatkan ribu. Okey, rumah ribu angkanya 1. Kemudian cari pasangannya berada di sebelah kanan. Jadi nombor 11 sekarang ni ya. Bukan 1 dah, 11. Jadi 11 kalau kayuh basikal berada antara 10 hingga 11. Jadi 11 berada di sini akan jatuh ke 10. Jadi tulislah sini jatuh ke 10 ya kalau kayuh basikal. Nombor sebelah kanan kena sifarkan, sebelah kiri kena kekalkan. Jadi itulah jawapannya 61,000. Jelas ya? Kita terus ke contoh yang ketiga. Fahami soalan. Jadual menunjukkan bilangan kereta di atas jalan raya di Perlis pada tahun 2013, 2014 dan 2015. Hari tahun, bilangan kereta. Okey, 2013 dah dinyatakan. 2014, 3,075 lebih daripada tahun 2013. Okey, kita tengok kata kunci. Dan kita bulatkan di sini, kata kuncinya lebih daripada. Jadi lebih daripada tu adalah tambah ya. Jadi tulislah tambah ke atas tu, dah bulatkan kata kunci tadi kan. Kemudian tahun 2015, 2,925 lebih daripada tahun 2014. Okey, lebih daripada tahun ni. Okey, bulatkan kata kuncinya. So, tambah juga yang ni. Alright. Soalannya, berapakah bilangan kereta di atas jalan raya di Perlis pada tahun 2015? So, dia nak yang ni ya, 2015. Jadi, sini tambah. Maksudnya, dia nak yang ni tambah yang ni. Kemudian dapat jawapan ni, tambah yang ni. Alright. Jadi, kamu tambahlah 71,505 tambah 3,075. Okey, dah tambah, dapat yang ni. Jadi, dapatlah tahun 2014. Kemudian tahun 2015, dia kata lebih daripada lagi. Jadi dua-dua ni tambah, betul tak? Dua-dua tambah, jadi kita tambahlah. Jadi 2 kali kena buat operasi tambah. Tambah lagi sekali dengan 2,925. Kamu dapat jawapannya 77,505 buah kereta ya. Ditulis semula jawapannya yang ni. Alright. Contoh yang keempat, fahami soalan. Bersempena dengan kempen pemeliharaan alam sekitar, sejumlah 27,600 anak pokok bakau ditanam di daerah R, S dan T. Daerah R dan S masing-masing ditanam 17,930 dan 8,752 anak pokok bakau. Berapakah anak pokok bakau yang ditanam di daerah T? Jadi bulatkan kata kuncinya. Jadi di sini dinyatakan daerah R dan S masing-masing ditanam 17,930 ni adalah R lah dan 8,752 S lah. Jadi sekarang ni dia nak daerah T berapa? Okey, fahami soalan, dah faham. Fikir cara atau operasi. Untuk soalan ni kita cikgu nak ajar guna kaedah kotak ya. Okey, jadi dikatakan sejumlah 27,600. Okey, buat satu dalam kotak ni 27,600. Kemudian tulislah, buat lukis R yang ni ya, kotaknya 17,930, kotak S 8,752 dan kotak T kita nak cari. Okey, jumlahnya semua sini. 3RST tadi berjumlah ke semua sekali 27,600. Okey, faham tak? Jadinya apa operasi yang kita perlu buat? 27,600 tolak yang ni, dapatlah T berapa? Alright. Ditolak dulu dengan R, daerah R ya, dapat 9,670. Kemudian dapat jawapan, tolak dengan daerah S 8,752. So, kamu dapat jawapannya 918 anak pokok bakau. So, kamu tulis semula jawapannya. Contoh kelima. Pekerja Ibu Aina menyediakan 10,500 bungkus pulut mangga bersempena dengan pesta makanan. 9,420 bungkus pulut mangga telah dijual. Alright.
Selepas itu 780 bungkus lagi pulut mangga disediakan. Berapakah bungkus pulut mangga yang ada sekarang? Jadi fahami soalan dan bulatkan kata kunci. Alright, dia kata di sini 9,420 bungkus pulut mangga telah dijual. Sekiranya kita menjual sesuatu barang, barang tu akan jadi banyak ke sedikit tinggal baki kat kita. Okey, jadi barang tu tinggal sedikit. Betul tak? Kalau sedikit, operasi apakah? Tolak. Alright. Jadi boleh rujuk kepada kata kunci yang cikgu buat tu, dikeluarkan, dibuang, dijual. Maksudnya operasi tolak. Kemudian soalan tanya lagi, selepas itu 780 bungkus lagi pulut mangga disediakan. Okey, cuba fikir. Kalau disediakan, pulut tu akan jadi banyak tak dekat kita, baki yang tinggal? Yes, semestinya akan jadi banyak. Alright, so kalau banyak, dia akan jadi operasi tambah. Betul tak? Jadi, tolak dengan tambah. Jadi, kamu tolak dengan 9,420. Kenapa tolak? Sebab dijual. Barang tu akan jadi kurang. Jadi, pulut mangga tu kurang ya. Jadi, seterusnya tambah pula. Kenapa tambah? Sebab dia kata disediakan. Maksudnya dia masak semula. Dia buat semula pulut mangga tu. Alright. Jadi dapatlah jawapannya 1,860. Jadi tulis semula jawapannya 1,860 bungkus pulut mangga. Soalan ke-7. Jadual menunjukkan bilangan kasut songket dan kasut kanvas batik yang dijual bersempena dengan Pesta Batik Malaysia. Alright. Diberikan dah. Songket. Jenis kasut songket 1,060 bilangannya. Kasut jenis kanvas batik 15 kali bilangan kasut songket. So, rujuk kata kunci. Okay, kali maksudnya darab lah. Bulat lah kata kunci. Kemudian operasi dah tahu darab. Berapakah bilangan kasut kanvas batik yang dijual? So, dia nak yang ni lah. So, darablah 1,060 darab dengan 15 bentuk lazim. Dan 1,060 darab dengan 15 bentuk letis. So, dapat jawapan 15,900 pasang kasut kanvas batik. Alright. Terus ke contoh yang ke-10. 3 buah mesin digunakan untuk mencetak 7,350 risalah. Setiap mesin dapat mencetak bilangan risalah yang sama banyak. Alright, ada perkataan sama banyak. Berapakah risalah yang dapat dicetak oleh 10 buah mesin cetak yang sama? Jadi bulatkan kata kuncinya 3 buah mesin 7,350 risalah. Untuk 3 mesin ya, 7,350. Okey, kita tengok kata kuncinya ada sama banyak. Okey, rujuk nota kata kunci. Okay, sama banyak tu sama maksud dengan sama rata. Betul tak? Maksudnya kena buat operasi bahagi. Alright. Okay, maksudnya ini bahagi 7,350 bahagi dengan 3. Okay, next. Berapakah risalah yang dapat dicetak oleh 10 buah mesin cetak yang sama? Sekarang ni dia nak 10. Jadi kita bahagi, kemudian kena darab. Jadi soalan ni kita boleh gunakan kaedah kotak juga. Jadi 7,350 sebanyak 3 kotak. Betul tak? Digunakan untuk 3 kotak. Jadi kalau satu kotaknya kena bahagi. Sebab apa dia kata sama banyak di sini. Jadi kita bahagi dulu. Kemudian kita darab dengan 10. Dia nak 10 kotak. Sekarang ni baru 3. Jadi baru 3. Kemudian kita lukis lagi 7. Dia nak 10. So, bahagi dan darab. Jadi bahagi 3 dapat 2,450 untuk satu kotak. Sekarang ni dia nak 10 kotak. Kena darab dengan 10. Jadi darab 10 tak perlu buat bentuk lazim. Cuma tulis semula 245 sifar. Sifar yang ni turun saja ke bawah. Jadi kamu dapat 24,500 keping risalah. Alright. Terus ke contoh ke-12. Amirah ada 32 keping biskut. Jasmine ada P keping biskut. Jumlah biskut mereka ialah 50 keping. Apakah nilai P? Okey, soalan melibatkan anu. Anunya apa dia? P ya. P. Jadi bulatkan kata kuncinya 32
P dan 50 keping. Jadi soalan ni kita boleh buat dalam bentuk kotak juga ya. Jadi jumlahnya ada 50 keping semua. Okey, buat 50. Kemudian Amirah 32. Okey, Jasmine P. Jadi jumlah semua 50. Jadi macam mana kita nak buat ayat matematik untuk soalan Anu ni? Jadi dapatlah 32 tambah P ya. Tambah yang ni sama dengan 50, betul tak? 32 tambah P sama dengan 50. Jadi 32 pindahkan ke sebelah, tambah jadi tolak. Alright. Jadi P sama dengan 18. Alright, dah faham kan? Seterusnya, kita cuba buat latihan uji diri buku teks muka surat 60. Kamu boleh rujuk nota kata kunci yang cikgu buat. Untuk soalan latihan, cikgu cuma bagi clue sahaja. Kamu akan jawab sendiri ya. Alright. Soalan 1. Sugang memilih sekeping daripada kad-kad nombor di bawah. Okey, ini diberi kad nombor. Nombor pada kad itu akan menjadi 70,000 apabila dibundarkan kepada puluh ribu terdekat. Kad nombor manakah yang Sugang pilih? Jadi yang ni soalan bundarkan. Jadi bulatkan kata kunci. Fahami soalan, bulatkan kata kunci. Dan cuba buat bundarkan lah. Puluh ribu terdekat. Alright, dah ada. Sebelum ni dah belajar. Soalan 2. Gambar menunjukkan bacaan meter elektrik di sebuah kilang pada bulan April dan Mei. Kira beza antara dua bacaan meter itu. Okey, kalau tak faham boleh rujuk nota kata kunci cikgu. Jadi di sini ada beza. Right, boleh tengok nota. Beza adalah apa dia? Tolak. Okey, cuba buat. Soalan ketiga, sebanyak 1,375 keping voucher telah diedarkan ke setiap sekolah. Hitung jumlah voucher yang diedarkan ke 25 buah sekolah. Okey, ada di sini perkataan jumlah. Fahami soalan, kemudian tentukan operasi apa. Jumlah macam mana yang dia nak ni? Jumlah yang sedikit ke banyak? Sampai 25 buah sekolah. Maksudnya kamu nampak sendiri 25 buah sekolah banyak, betul tak? Jadi jumlah sini bukan tambah. Jumlah sini adalah darab. Okey, jumlah yang banyak adalah darab. Alright. Next, baca dialog di bawah. Okey, Punita ya. Kakak saya ada 14,801 orang kawan di laman sosial. Okey, kemudian Liman. Abang saya ada 2,928 orang kawan lebih daripada kakak kamu. Boleh rujuk nota cikgu, nota kata kunci. Di soalannya, berapakah bilangan kawan abang Liman di laman sosial? Okey, dia nak bilangan. Okey, berdasarkan pernyataan yang ni lah. Jadi kata kuncinya lebih daripada, boleh rujuk nota. So, lebih daripada maksudnya tambah. Kalau kurang daripada, kena tolak. Betul tak? Alright. Cuba buat ya. Soalan kelima. Sebuah syarikat produk kesihatan telah menjual sejumlah 34,780 produk pada bulan Januari, Februari dan Mac. Bilangan produk yang dijual pada bulan Januari dan Februari masing-masing 15,432 dan 8,095. Hitung bilangan produk yang dijual pada bulan Mac. Jadi fahami soalan. Yang ni jumlah ya. Jumlah semua Januari, Februari, Mac. Kemudian bulan Januari, yang ni untuk Januari. Kemudian Februari, yang ni ya. Okey, nampak ni diberi semua. Jadi sekarang ni dia nak Mac. Okey, yang ni soalan ni kamu boleh buat dalam bentuk kotak ya. Okey, yang ni jumlah semua sekali bulan Januari, Februari dan bulan Mac. Berapa bulan Mac? Jadi macam mana operasi apa yang kita nak buat? Fahami soalan. Okey, contoh yang cikgu terangkan tadi ada ya, soalan seperti macam ni. Sama saja. Jadi cuba buat. Nombor 6. Pekerja bapa Nadia telah membakar 69,840 cucuk sate sejuk beku. 40 cucuk sate itu dimasukkan ke dalam setiap bekas. Berapakah bekas sate yang dihasilkan? So, macam biasa fahami soalan. Okey, semua sate 69,840.
40 cucuk dimasukkan ke dalam setiap bekas. Okey, sekarang ni dia nak berapakah bekas tu? Bekas sate tu, berapakah jumlahnya? Okey, di sini ada perkataan setiap. Alright, rujuk nota cikgu setiap. Okay, maksudnya operasi bahagi, right? Next, seorang penjual menyediakan 2,600 keping waffle coklat. Sebanyak 900 keping waffle disumbangkan ke rumah anak yatim. Okey, disumbangkan. Okey. Penjual itu menyediakan 1,480 keping waffle kacang pula. Kesemua waffle yang ada dihantar ke beberapa pusat penjagaan kanak-kanak. Kira bilangan waffle yang dihantar ke pusat penjagaan kanak-kanak. Alright. Jadi fahami soalan, bulatkan kata kunci. Jadi di sini penjual ada 2,600 keping waffle. Okey, 900 disumbangkan. Okey, apa maksud disumbangkan? Maksudnya diberilah. Kalau diberi, apakah operasi sekiranya diberi? Benda tu kita akan jadi bertambah ke berkurang dekat kita? So, dia akan jadi berkurang. Kalau berkurang, kena tolak. Alright? Kemudian soalan kata penjual itu menyediakan. Okey, menyediakan. Cuba fahami soalan tu. Menyediakan. Maksudnya dia buat semula. Betul tak? Dia masak semula waffle tu. Dia buat semula. So, kalau dia buat semula, benda tu akan jadi banyak ke kurang? Okey, semestinya banyak lah. Sebab dah buat semula. So, kena tambah. Alright? So, untuk operasi soalan ni, tolak. Kemudian, tambah. Okey? Nombor 8. Bersempena dengan majlis berbuka puasa, Anis membeli 7 kotak kurma. Setiap kotak berisi 35 biji kurma. Ibu Anis membungkus semula 5 biji kurma ke dalam beberapa beg plastik kecil. Hitung bilangan beg plastik kecil yang dihasilkan. Difahami soalan dan cari operasinya apa yang perlu dibuat. Jadi soalan ni boleh lukis dalam bentuk gambar rajah macam ni. Okey, dia beli 7 kan? Anis beli 7 kotak. Okey, 7 kotak. Dalam kotak ada 35 biji kurma. Okey, jadi operasi apa yang perlu buat di sini? Kena darab. Okey. Okey, lepas darab, dia kata Ibu Anis membungkus semula 5 biji kurma. Okey, boleh rujuk nota cikgu. Membungkus semula maksudnya kena bahagi. Okey. Bahagi berapakah? Bahagi yang inilah 5. Okey, cuba buat. 9. Sejumlah 84,720 naskah surat khabar diedarkan sama banyak setiap hari dalam bulan April. Kira bilangan surat khabar yang diedarkan dalam seminggu. Jadi fahami soalan dan bulatkan kata kunci di sini ada sama banyak. Alright, sama banyak bermaksud rujuk nota cikgu ya. Nota kata kunci sama banyak maksudnya bahagi. Okey, sama banyak setiap hari dalam bulan April. Okey, bulan April ada berapa hari? Boleh buat penumbuk yang ni penumbuk tangan Boleh tengok video cikgu sebelum ni. Maksudnya bulan April adalah 30 hari. 30 hari saja, bukan 31 ya. Kemudian dia nak dalam masa seminggu. Seminggu ada berapa hari? 7 hari. Alright. Jadi soalan ni kena buat sama banyak yang ni ada bahagi. Dibahagi mula-mula buat bahagi. Kemudian dia nak dalam masa seminggu. Seminggu 7 hari. Kena darab 7. Alright. Soalan ke-10. Soalan bundarkan. Fahami soalan. Dia suruh bundarkan kepada puluh ribu terdekat. Berikan 3 nilai yang mungkin. Alright. Soalan ni banyak jawapan. Okey, ada banyak jawapan. Boleh cuba buat. Soalan 11. Siti membeli 12 kuntum bunga anggerik ungu dan Y kuntum bunga anggerik putih. Okay, jumlah bunga anggerik ungu dan putih ialah 36 kuntum. Apakah nilai Y? Okay, yang ni kamu boleh try guna teknik kotak ya. Kaedah kotak. Jadi 12 kuntum bunga anggerik ungu dan Y kuntum bunga anggerik putih. Okay, keseluruhannya berapa kuntum? 36 kuntum. Jadi macam mana ayat matematik yang kita nak buat untuk soalan ni? Jadi 12 tambah dengan Y sama dengan jumlahnya 36. Right? Okey, ini ayat matematiknya. Boleh cuba buat. Soalan 12. Sebuah blok pansapuri ada sejumlah 90 unit rumah. 90 unit banyak. Okey, P unit rumah telah didiami. 15 unit rumah pula belum didiami. Tentukan nilai P. Lebih senang guna kaedah kotak. Betul tak?
Jadi jumlah semua ada 90 unit rumah. Betul? Jadi P rumah telah didiami, yang belum didiami 15. Jadi sekarang ni anunya adalah P ya. Dia nak nilai P. Jadi macam mana ayat matematik yang kita nak buat untuk soalan ini? Jadi jumlah semua tadi 90. Kita boleh gunakan 90 tolak P. Jadi 90 tolak P sama dengan 15. Alright. Ataupun satu lagi cara, P tambah dengan 15 sama dengan 90. Alright. Yang ni betul, boleh guna ayat matematik yang ni pun betul. Okey. Soalan terakhir, jadual menunjukkan bilangan itik di dalam 4 buah sangkar. Jumlah itik di dalam sangkar R dan S adalah sama dengan jumlah itik di dalam sangkar T dan U. Hitung nilai K. Okey. Jadi bulatkan kata kunci tadi, R dan S sama ya. Sama dengan T dan U. T dan U sama ya. Jadi lukisannya sama sajalah. Jadi hitung nilai K. Sekarang ni U ni sama dengan K ya. Yang ni. Jadi R dan S tadi adalah 14 dan 15. Okey. Jadi tambahlah R dan S tadi 29. Alright. 14 tambah 15, 29. Jadi T dan U. So macam mana ayat matematik yang kita nak buat? Jadi ayatnya T tambah U sama dengan 29. Okey. T-nya 17. Okey, 17 T ya. U tu, ini U dalam bentuk K ya. Anunya K. Jadi tulis K lah. Jadi 17 tambah K sama dengan 29. Okey, inilah ayat matematiknya. Jadi cuba buat. Selesai sudah 13 soalan latihan. Seperti biasa, ini jawapannya. Okey, boleh cek jawapan. Jangan tiru. Cek saja jawapan. Macam mana boleh dapat jawapan yang cikgu dapat ni? Sekiranya semuanya betul, anda merupakan seorang yang bijak. Alright. Untuk video berikutnya, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Cikgu. Jadi itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Jumpa lagi. Sekian. Terima kasih.